Harga daging segar tempatan di beberapa negeri masih tidak stabil walaupun ia telah disenaraikan sebagai barangan kawalan skim harga maksimum musim perayaan. Di kebanyakan kawasan, harga daging berkenaan didapati dijual melebihi harga siling berkenaan. Tinjauan di Pasar Lakin Johor Bahru mendapati harga daging lembu segar mencecah RM40 sekilogram melepasi harga maksimum RM34 yang ditetapkan KPDN HEP. Harga datang dia terlalu tinggi lah daripada pembekal. Jadi kita masih tak boleh nak ikut lah. Naik dia terlalu mendadak. Seminggu sampai 3-4 kali naik daripada pembekal. Sekarang ni saya tengok harga memang tak terkawal. Harga setiap minggu mesti akan naik 20 sen, 30 sen. Lagi satu, bekalan pun berkurang. Sementara itu, Wakil Penternak berkata harga ditetapkan ketika ini adalah di bawah kos pengeluaran dan merugikan penternak. Harga RM34 tidak realistik kerana ditetapkan pada tahun 2018 dan tidak mencerminkan kenaikan kos makanan haiwan ketika ini. Penternak dan juga peruncit daging meminta pihak kerajaan melakukan review kembali untuk mendapatkan harga yang lebih sesuai untuk kami peruncit daging dan peternak boleh bersama-sama dalam keadaan situasi menang-menang dengan pengguna, iaitu sekitar RM40 lah. Penternak turut menyarankan agar kerajaan mencontohi Kerajaan Sarawak yang hanya menetapkan harga bagi daging import sahaja, manakala daging segar tempatan mengikut permintaan dan bekalan. Sementara itu, di Padang Besar Perlis, situasi sama berkaitan daging segar tempatan yang ditetapkan dijual bawah harga kos. Ketika ini, modal peniaga RM35 sekilogram dengan harga jualan sekitar RM38 sekilogram. Saya pun bela lembu saja, kos meningkat, tiba-tiba dah jadi harga murah. Harga kos makanan tu lebih tinggi daripada kita nak jual daging. Itu nak jual kan adik? Kerana bekalan tidak mencukupi, pengusaha perlu mengimport lembu dari negara jiran namun berdepan kenaikan harga dan faktor nilai mata wang. Lembu 100 kilo, daging, harga di kampung, mereka jual RM5,500. Bermakna RM55. Sebab tu kita import daripada Thailand juga. Tak cukup. Menurut penternak, harga dedak lembu mengalami 3 kali peningkatan daripada RM30 kepada RM55 sekilogram sejak awal tahun ini. Kalau boleh tarik baliklah ketetapan tu disebabkan peniaga daging tak mampu nak jual dengan harga RM34 disebabkan kenaikan harga lembu hidup dan juga kos-kos makanan ternakan. Sementara itu, di Putrajaya, Wakil Penternak turut menyerahkan memorandum kepada pihak KPDN HEP berkaitan isu itu. Pengerusi Kelab Generasi Transformasi Ruminan, Hussein Jaafar yang mewakili 5,000 penternak menyifatkan harga kawalan itu tidak munasabah dan satu kesilapan. Negeri Sembilan pula, kenaikan harga dedak dan kos penternakan dijangka mengakibatkan harga lembu hidup meningkat antara 15 hingga 20%. Menurut Esko Negeri Sembilan, Datuk Bakri Sawir, situasi itu sukar dielak lebih-lebih lagi menjelang Aidiladha. Harga lembu hidup di Negeri Sembilan dijangka naik antara 15 hingga 20% menjelang sambutan Aidiladha. Ia sukar dibendung susulan kenaikan harga dedak dan kos penternakan. Sebagai pengguna kena bijak. Kita boleh lock awal-awal kita punya tu berapa tahun ni berapa ekor kita nak berkorban, kita lock awal-awal. Even sekarang pun kita boleh lock harganya sebab kalau towards the end besok memang ianya biasanya akan naik. Cerita pasal raya korban ni kan, kita alhamdulillah lah, saya rasa macam kita ni rakyat Malaysia, kita kaya, kita boleh makan apa kita rasa nak makan. Nak rasa daging ke, nak rasa apa. Tapi ada tempat-tempat yang memang memerlukan, memang sangat daif. Tak tahu Muaz bila boleh makan daging. Jadi saya tengok banyak juga ramai rakyat Malaysia yang macam pergi luar negara, pergi buat korban dekat Kemboja, ada dekat Afrika. Contoh saya punya kawan yang Liza dan adiknya pergi sampai ke Afrika. Korang pernah tak buat raya korban dekat luar Malaysia?
Saya belum pernah lagi, tapi dah banyak kali dah dengar orang cerita. Mungkin suatu hari nanti kita nak pergi ke sana, kita nak tengok bagaimana masyarakat sana menjalankan ibadah kurban kan. Betul, insyaAllah. Dan mungkin kita boleh tengok juga macam mana saya rasa diorang hargai makanan tu. Macam kita setiap hari kita banyak pilihan. Kadang-kadang macam tak tahu nak makan apa kita kan. siap tolak lagi. Tolak lagi. Tapi saya rasa mereka kat sana walaupun kita bagi daging, kadang-kadang diorang cakap makan daging ni sekali setahun je. Itulah sebab kita nak tengok, kita nak bawa ke anda sama-sama sambutan Hari Raya Aidiladha di Kemboja. Jom. Kampuchea atau lebih dikenali sebagai negara Kemboja adalah sebuah negara yang terletak di bahagian selatan semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Berkeluasan 181,000 km persegi, negara ini menempatkan seramai 15 juta penduduk dan majoritinya beragama Buddha. 2.1% itulah jumlah peratusan masyarakat Islam di Kemboja. Detik sejarah hitam di bawah Khmer Rouge pada tahun 1975 menyaksikan peristiwa genosid mengakibatkan jumlah mereka berkurangan. Masyarakat Islam di sini hidup serba kekurangan. Keperluan asas seperti air bersih dan tenaga elektrik amat sukar didapati. Ini membuka ruang kepada negara luar untuk menghulurkan sumbangan dan juga bantuan. Tidak melepaskan peluang, One Nation, sebuah pertubuhan kebajikan yang diketuai oleh Ustaz Abdul Halim Hafiz bersama ahli-ahli yang lain berangkat ke Kemboja membawa misi bantuan umat Islam di sana. Saya telah terlibat dalam misi bantuan kepada masyarakat Kemboja sejak 2011. Kenapa kita pilih Kemboja? Kerana majoriti masyarakat Muslim di sini adalah orang-orang miskin. Jadi mereka tidak dapat bantuan yang banyak daripada pihak kerajaan dan juga orang Islam kat sini tak ramai. Sebab itulah saya memilih Kemboja sebagai salah satu destinasi utama One Nation untuk kita salurkan bantuan dan juga zakat dan sebagainya. Hashtag kami ialah kongsi rezeki. Salah seekor kambing yang akan dikorbankan dan insya-Allah mudah-mudahan wahai kambing bertemulah kita di jannah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan kehadiran ahli-ahli sukarelawan di kampung Odopi ini sedikit sebanyak memberikan kegembiraan kepada penduduk kampung. Walaupun berjumpa buat kali pertama, ibadah korban seperti ini mampu melahirkan rasa kekeluargaan yang sangat erat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tuan-tuan perempuan, apakah falsafah, ruh dan makna di sebalik Hari Raya Idul Adha? Tak dapat tidak adalah ruh pengorbanan seorang bapa apabila Allah Subhanahu Wa Taala meminta untuk mengorbankan anak yang dicintai. Kita kena ingat bahawa para ulama mengatakan Nabi Ibrahim menunggu untuk mendapat Nabi Ismail menunggu hingga 90 tahun. Dan tiba-tiba Allah menguji untuk dia mengorbankan benda yang paling dikasihi. Atas sebab ini kita kena ambil semangat bahawa mengorbankan sedikit daripada harga dan harta kita. Tuan-tuan perempuan, tidak banyak Allah minta, hanya satu bahagian bagi satu tahun. Sebab itu mazhab Syafi'i adalah afdal, adalah sunat muakkad untuk kita mengerjakan ibadah korban. Kita bukan hanya buat korban saja di sini, tapi kita juga buat aktiviti-aktiviti lain seperti membina telaga. Kita dah bina lebih ratusan telaga. Kemudian kita buat jalan raya yang menghubungkan daripada Kampung Ceruk ke Jalan Besar. Jadi kita akan terus berusaha untuk membantu dari semasa ke semasa sampai bila-bila, insya-Allah. Ini adalah pemilik baru pada telaga ini. Dan dia dan beberapa keluarga akan menggunakan telaga ini. Moga amalan yang dilakukan oleh One Nation ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus bersedekah dan menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Selamat Hari Raya Aidiladha dari kami di bumi Kemboja untuk semua yang melakukan ibadah korban di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dia antara kemeriahan ya, walaupun dalam kumpulan yang kecil tetapi niat yang cukup besar dijalankan, sesuatu yang patut dicontohi. Dan saya yakin ramai sebenarnya NGO di Malaysia ni yang buat kerja-kerja amal ni antara yang kita perasan dan tak perasan je kan. Betul.